Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi dengan izin dan limpahan kurniaannya kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengadakan siri yang keseterusnya bagi TNT Tadarus dan Tadabbur khas sempena bulan Ramadan 1441 Hijriah, iaitulah tahun yang sejarah di mana kita berada dalam bulan Ramadan pada musim PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dalam kita berhadapan dan menangani pandemik COVID-19. Jadi insyaAllah TNT khas kita ini kita pilih 10 ayat satu hari dalam surah Al-Baqarah secara tertib. Jadi malam ni kita akan sambung pada ayat yang 101 sehinggalah 110. Ayat yang ke-101 sehinggalah yang ke-110. Jadi insyaAllah sebagaimana biasa sebelum kita tadabbur, kita tadarus terlebih dahulu dengan kita membaca ayat-ayat tersebut. Jadi sahabat-sahabat boleh turut serta bersama membaca di tempat masing-masing dengan mushaf Al-Quranil Karim ataupun menggunakan pakai software yang dimuat turun di dalam telefon pintar masing-masing. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو نوسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyun wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Sadaqallahul azim. Baik, selesai ayat yang ke-101 sehingga 110 yang kita bacakan sebentar tadi untuk satu hari 10 ayat. Surah Al-Baqarah. Baik, kita tengok dia punya terjemahan sebelum kita pergi kepada tadabbur mengambil pengajaran apa yang terdapat sekitar 10 ayat yang kita bacakan tersebut. Ayat 101 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan setelah datang kepada mereka, yakni Bani Israel, Yahudi Bani Israel, seorang Rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya seolah-olah mereka tidak mengetahui bahawa itu adalah kitab Allah. Makna kata gambaran melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, dia menafikan kebenaran, yang sedangkan kebenaran itu dia sedia maklum. Dia lempar ke belakang, maksudnya buat tiada nilai kitab tersebut. Itu gambaran pada maksud melemparkan kitabullah di belakang punggung dia. Baik, ayat 102 permulaan cerita berkenaan dengan tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun anak kepada Nabi Daud. Nabi Sulaiman anak kepada Nabi Daud, yang mana juga salah satu daripada kabilah Bani Israel, daripada 12 orang anak ataupun yang disusun sebagai 12 kabilah Bani Israel itu anak Nabi Yaqub, dan termasuklah daripadanya keturunan yang mengalih Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Ayat 102, dan mereka yakni Bani Israel mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan, yakni mengikuti sihir-sihir pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Orang Bani Israel mereka dakwa Nabi Sulaiman mengerjakan sihir, padahal Nabi Sulaiman tidak kafir, yakni tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, iaitu Harut dan Marut. Ada khilaf ulama. Dua malaikat tersebut itu ada pendapat mengatakan memang malaikat sungguh yang dikenali sebagai Harut dan Marut. Ada yang dimaksudkan iaitulah orang yang soleh, dipandang seumpama malaikat. Sifatnya yang diberikan gambaran malaikat tu kerana mereka ini orang yang terlampau soleh. Ada yang juga pendapat para ahli tafsir mengatakan orang yang jahat tapi menyamar sebagai orang baik. Jadi ni. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Ini di antara salah satu bentuk sihir yang mereka amalkan dalam nak merosakkan masyarakat, iaitulah mencerai-beraikan pasangan suami isteri tersebut. Salah satu sihir mereka. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya,
kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah ia terjadi. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahuinya. Ayat 103, sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ayat 108, ayat 104, maksudnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina. Jangan katakan ra'ina. Sahabat-sahabat suka sebut kepada Nabi ra'ina. Ra'ina ni maksudnya apa? Pandanglah kami, perhatikanlah kami. Pada maksud ayat tersebutlah. Tetapi katakanlah unzurna. Tukar perkataan, jangan ra'ina tapi unzurna. Kerana orang Yahudi dia suka menggunakan kalimah ra'unah. Hampir-hampir ra'inah dengan ra'unah. Ra'unah itu orang yang sangat bodoh. Orang Yahudi ni dia ejek Nabi, dia hina Nabi dengan antara salah satunya ra'unah, yakni panggilan jahat, mengatakan sangat bodoh. Jadi ra'inah. Jadi bimbang kalau sahabat mengekalkan penggunaan kalimah ra'inah dalam keadaan pada situasi yang tak jelas. Bunyinya itu boleh menimbulkan polemik. Jadi Allah Ta'ala perintahkan tukar unzurna. Perhatikanlah kami wahai Rasulullah, daripada kalimah ra'ina. Maksud yang sama tetapi istilahnya yang berbeza dan lebih selamat daripada berlakunya polemik kerana mungkin berlaku tidak jelas dari sudut sebutan ataupun bunyi yang hampir-hampir sama dekat dengan orang-orang Yahudi tersebut. Unzurna, dan dengarlah, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Sebab apa? Sebab mereka menghina Nabi SAW, iaitu kalangan khususnya Yahudi Bani Israel yang tidak beriman itulah. Ayat 105, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmat, yakni kenabian, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Jadi orang-orang ahli kitab yang kafir dan juga orang musyrikin, dia tidak menginginkan sesuatu kebaikan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu. Maksudnya apa? Mereka tak nak pun kalau boleh kenabian kerasulan itu bukan pada diri kamu wahai Muhammad, tapi pada diri mereka. Sebab itu mereka menolak kerasulan Nabi SAW kerana mereka tidak puas hati kalau kalangan orang Yahudi kerana Nabi Muhammad bukan daripada bangsa mereka. Yang kedua, kalau kalangan orang musyrikin Mekah kerana mereka menganggap mereka ini lebih layak untuk dipilih sekiranya Rasul kalangan manusia kerana mereka memiliki harta benda yang lebih mewah, yang lebih banyak. Ini kalau nak tengok ada persoalan-persoalan yang telah pun dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan, yang mana kita telah buat tadarus dan tadabur sebanyak 5 siri rakaman masa sebelum Ramadan, tempoh awal-awal PKP pada 30 April bukan 30 April, April dah Ramadan, 30 Mac sehingga 3 April. Jadi boleh tengok dalam channel YouTube Zuhaili Saiman ada 5 rakaman 30 April sehingga 30 Mac sehingga 3 April. Kita ada buat rakaman secara live dan rakamannya itu disimpan dalam channel YouTube Zuhaili Saiman Tadarus dan Tadabur surah Al-Furqan, yang mana antara penolakan orang-orang musyrikin Mekah kerana mereka meletakkan sesuatu Rasul tadi itu, kalau layak dipilih kalangan manusia, mestilah pada ukurannya seseorang yang kaya raya, mempunyai harta benda yang mewah. Walhal pada awalnya mereka tak terima. Mereka menyatakan kenapa tidak Rasul kalangan malaikat. Kemudian mereka memberikan alasan yang lain pula. Kalaulah kalangan manusia juga yang dipilih, kenapa tidak diberikan harta benda yang banyak kepada Rasul tersebut? Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad dilihat tidak sebanyak harta seumpama yang kabilah-kabilah pembesar Mekah yang ada ketika itu. Baik, 106. Ayat mana sahaja yang kami nasahkan, yakni batalkan hukumnya dan digantikan hukum baru, atau kami jadikan manusia lupa kepada, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang setanding dengannya. Tidak
tiadakah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nasakh dan mansukh ni adalah membatalkan hukum yang lama digantikan dengan hukum yang baru. Ia hanya berlaku pada zaman wahyu saja. Zaman wahyu ni apa? Zaman Nabi SAW hidup. Selepas Nabi SAW wafat, tidak ada lagi perkara yang melibatkan nasakh dan mansukh kerana wahyu sudah tidak turun, wahyu telah sempurna. Kerana yang menentukan hukum, yang mengubah hukum, yang memberikan gantian hukum adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan. Ayat 107, tiadakah kamu mengetahui bahawa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung mahupun seorang penolong. 108, apakah kamu mengkehendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Nabi Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Meminta di sini macam permintaan yang banyak songeh kaum Bani Israel. Di antaranya, sebagaimana yang telah diceritakan sebelum daripada ni, bila mereka dah dapat makanan daripada syurga, mereka minta pula nak tukar makanan di dunia. Kan? Bila mereka pula minta diselamatkan daripada Fir'aun, selepas diselamatkan oleh Allah daripada Fir'aun, mereka pula kufur terhadap perintah Allah untuk memasuki Baitul Maqdis. Maka banyak songeh permintaan mereka. Menukar sesuatu yang baik kepada sesuatu yang tak elok. Menukarkan iman kepada kekufuran. Ini sikap Bani Israel. Allah Ta'ala peringatkan balik kepada umat Islam. Jangan jadi seumpama Bani Israel yang merupakan umat Nabi Musa yang banyak songeh dalam permintaan mereka. Ayat 109, sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman kerana dengki yang timbul dan dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Yang ini sampai tahap Allah Ta'ala perintahkan kalau nak berperang barulah diizinkan perang. Kalau tidak, sabar dulu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ayat yang ke-10 yang terakhir untuk hari ini, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa sahaja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi itulah terjemahan 10 ayat yang telah kita bacakan pada hari ini, ayat 101 sehinggalah 110 yang banyak berkenaan dengan kisah Bani Israel. Cuma kali ini setelah sebelum daripada ini ayat-ayat yang menceritakan bagaimana kerenah Bani Israel bersama dengan Nabi Musa AS, ada diceritakan pada kali ini bagaimana kerenah Bani Israel terhadap Nabi Sulaiman AS, yang mana Nabi Sulaiman ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat pemerintahan. Nabi Sulaiman mentadbir, menguasai kerajaan, bukan sekadar memimpin manusia tetapi haiwan serta jin-jin. Allah Taala tundukkan mereka kepada pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada diceritakan dalam surah-surah yang lain, cuma pada ayat yang 102 ini cerita kisah berkenaan dengan Yahudi dan Nabi Sulaiman adalah dakwaan mereka atau tomahan mereka menyatakan Nabi Sulaiman ini adalah tukang sihir dan Nabi Sulaiman telah kufur kerana melaksanakan sihir. Itu adalah tomahan jahat orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman. Maka turunnya ayat ini dalam nak membersihkan Nabi Sulaiman daripada tomahan orang-orang Yahudi. Ayat ini turun kerana apa? Kerana orang-orang Yahudi di Madinah menceritakan berkenaan dengan Nabi Sulaiman juga mengamalkan sihir dan telah kufur daripada kebenaran. Maka lantas Allah Ta'ala turunkan ayat ini dan Nabi Muhammad membacakan ayat ini kepada mereka bahawasanya wama kafara Sulaiman, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kufur, yakni melakukan sihir tadi itu, akan tetapi yang kufur, yang sihir itu adalah syaitan yang telah menipu daya manusia, mengajarkan manusia akan sihir-sihir yang jahat. Termasuklah di antara salah satu bentuk gambaran sihir itu yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, yufarriqu nabihi
bainal mar'i wa zaujih. Sihir yang mereka buat tadi itu dalam nak mendatangkan huru-hara dalam kehidupan keluarga manusia agar dipisahkan suami isteri tersebut. Jadi bahawasanya sihir ini bukanlah perkara yang baik, perkara yang haram diajarkan oleh syaitan bagi tujuan yang mudarat. Dan sihir tadi itu bersifat dari sudut pemujaan dan juga ada seruan-seruan dia. Sihir ini perkara yang kita panggil haram untuk dipelajari dan haram untuk kita mengamalkan dia tadi itu. Tetapi kena tahu ia adalah sihir itu bagi mereka yang terlibat dalam mereka dalam nak mengubati sihir ataupun nak berlawanan dengan sihir. Dia kena tahu yang ni sihir. Contoh, bukan dia belajar sihir, tapi dia kena belajar untuk tahu yang ni sihir. Supaya apa? Supaya mudah dia nak patahkan. Supaya mudah dia nak mengubati orang yang terkena sihir tadi itu. Belajar sihir ni haram. Sehingga dia boleh jatuh kepada kufur sekiranya memang dia beriktikad dalam menyeru makhluk-makhluk halus tadi itu sehingga sampai tahap dia mengabdikan diri mereka kepada makhluk halus, maka itu menjadi kufur. Kerana apa? Telah adanya unsur pengabdian kepada selain Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan mereka yang dapati belajar dan mengamalkan sihir ini, para ulama khilaf tentang hukuman ke atas mereka, namun ada pandangan yang menyatakan sampai tahap boleh dibunuh. Mungkin faktor kepada melihat tahap pembelajaran mereka tadi itu. Kalau sampai tahap kufur, memang mereka menyerah diri, berlakunya pengabdian selain daripada Allah dan tidak bertaubat, maka telah dikira murtad, kan? Dan sihir ini boleh dipelajari. Namun kena ingat Allah Ta'ala memberitahu bahawasanya wa ma hum bidarri nabi min ahadin illa biiznillah. Walaupun mereka belajar sihir nak memudaratkan manusia, tapi kena ingat iktikad kita, manusia ni tidak ada kuasa muathir yang memberikan kesan. Yang berlaku baik atau buruk itu semuanya dengan izin Allah. Manusia nak bagi kebaikan pada kita, mereka boleh usaha atas sebab musabab. Tapi nak berlakunya kebaikan itu dengan izin Allah dan kudrah daripada Allah. Begitulah juga sebaliknya pada perkara-perkara orang yang buat jahat. Termasuklah di antara orang sihir, sekiranya nak bagi mudarat kepada kita, dia hanya usaha sebab musabab, tapi dengan izin Allah perkara tadi berlaku. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak berlaku. Kalau Allah Ta'ala izin, maka ia menjadi ujian kepada orang yang kena sihir, kepada orang yang melaksanakan sihir, dosa besar mereka tadi itu. Jadi jangan takut kepada musuh, jangan takut kepada orang buat jahat. Memang kita waspada, kita berhati-hati, tetapi jangan sampai takut sehingga akidah kita tadi itu kita menggadaikan agama dan prinsip kerana nak selamatkan diri. Akhir sekali kita tunduk dan patuh kepada orang jahat. Kerana apa? Wa ma hum bidarri nabi min ahadin illa biiznillah. Semua yang berlaku itu, baik buruk, baik benda yang baik ataupun yang buruk, semua itu terjadi dengan izin Allah. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik. Jadi itu berkenaan dengan sihir tadi itu. Ayat ni menafikan tentang dakwaan jahat kaum Yahudi Bani Israel yang menuduh Nabi Sulaiman ini kafir, kufur dan juga orang yang mengamalkan sihir. Sedangkan perbahasan dua malaikat tadi itu ada perbahasan para mufassirin, tetapi yang dimaksudkan mereka bukan mengajar, tapi mereka memaklumkan sihir ni benda yang tak elok sebagai ujian. Macam inilah contoh orang pergi sebelum kahwin, dia akan masuk kursus kahwin. Dalam kursus kahwin, dia akan belajar berkenaan dengan kursus kahwin, rukun-rukun nikah, dia akan belajar berkenaan dengan talak, dia akan belajar dengan rujuk. Bukan nak bila belajar berkenaan dengan talak, cerai bukan untuk nak menceraikan, tapi supaya faham, oh macam ni cerai. Supaya apa? Kita beringat, jangan kita buat, tapi kalau berlaku, kita tahu bagaimana nak perbaiki. Maka begitulah datangnya dua tadi itu, perbezaan pendapat, ada mengatakan malaikat sungguh, ada yang mengatakan orang yang soleh umpama malaikat. Gambaran dia itu. Maka dia mengajarkan sihir ni gini, nak bagi maklum akan bahayanya sihir tersebut, bukan mengajar untuk nak mengamalkan atau melaksanakan sihir itu. Jadi itu di antaranya lah. Dan juga yang terakhir yang boleh kita ambil tadabbur ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ni, iaitulah berkenaan dengan nasakh dan mansukh. Nasakh dan mansukh ni adalah
proses pembatalan hukum yang lama digantikan dengan suatu hukum yang baru. Semua tadi berlaku adalah dengan kehendak Allah. Bukan daripada ijtihad ulama ataupun mengubah hukum mengikut emosi manusia. Sewaktu Nabi SAW hidup, yakni sewaktu wahyu masih turun, ada beberapa perkara yang Allah Ta'ala ubah hukum dia. Contohnya apa? Ketika Nabi SAW mula-mula berada di Madinah, semayam menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian dalam tempoh setahun 6 atau 7 bulan, maka berlaku perintah pertukaran kiblat menghadap Kaabah Musyrifah yang berada di dalam Masjidil Haram di Mekah. Maka berubah hukum tadi itu adalah dengan perintah daripada Allah. Maka telah membatalkan hukum menghadap kepada Masjidil Aqsa kepada satu hukum yang baru, iaitulah menghadap Kaabah. Begitu juga sebelum, kalau kita belajar berkenaan dengan pensyariatan puasa. Sebelum adanya pensyariatan puasa fardu di bulan Ramadan, Nabi SAW telah pun berpuasa. Di antaranya puasa hari-hari putih. Kemudian bila datang persyaratan hukum puasa fardu bulan Ramadan, maka puasa hari-hari putih itu adalah sekadar sunat, yang fardu menjadi puasa bulan Ramadan tersebut. Dan begitulah lagi dari sudut antaranya hukum yang berubah secara beransur-ansur atau berperingkat. Hukum arak. Asalnya tak diharamkan, cuma hanya dimaklumkan. Arak ni lebih banyak kemudaratan berbanding manfaat. Kemudian turun lagi ayat seterusnya bahawasanya arak hanya diharamkan ketika mana apabila kita hendak mendekati waktu semayang sahaja. Selepas waktu semayang tak haram. Kemudian akhir sekali diturunkan, maka arak itu diharamkan secara mutlak. Maka berubah perubahan hukum. Kenapa boleh berlaku berubah perubahan hukum ni? Daripada hukum lama ke hukum yang baru. Yang pertama, sebagai nak mendidik manusia ketika itu. Allah Ta'ala maha bijaksana. Allah Ta'ala maha mendalam pengetahuannya dalam menetapkan suatu hukum supaya manusia itu dapat terima, manusia itu dapat dididik dalam keadaan boleh mengubah hidup mereka dengan panduan hukum yang mereka baru terima tadi itu. Dalam keadaan situasi sebelum daripada itu jauh sekali beza dan sifat jahiliah masih mendebal. Maka berlaku perubahan-perubahan hukum sebagai nak mendidik. Yang keduanya, nak menyatakan bahawasanya Allah lah pemilik hukum. Maka atas kuasa Allah dia nak menetapkan suatu hukum A, kemudian diubah pada hukum yang B. Dalam masa yang sama, keyakinan kita bahawasanya semua hukum yang Allah Ta'ala turunkan itu, sama ada hukum yang lama atau yang baru, adalah merujuk kepada maslahat manusia secara umum dan asasnya. Dan bila diubah hukum, Allah Ta'ala sebut na'ti bi khairim minha aw mithliyah, didatangkan hukum baru itu lebih baik daripada sebelum ini ataupun sama. Maka ulama berselisih pandangan sama ada hukum yang baru tadi itu adakah yang dimaksudkan lebih ringan semata-mata pelaksanaan dia, ataupun yang dimaksudkan baik tadi itu adalah dari sudut ganjaran dia. Yang pasti lebih baik adalah pada sudut ganjarannya, sekalipun pelaksanaannya itu mungkin dirasakan agak berat. Kan? Ataupun paling tidak adalah benda yang sama untuk kebaikan. Jadi nak kata perubahan tadi itu adalah untuk kebaikan dan memberikan ganjaran yang lebih baik kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat maka yang mengubah hukum, menetap hukum hanyalah Allah. Sebab itu apabila selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yakni selepas selesainya wahyu diturunkan secara sempurna, tidak ada lagi isu yang berbangkit hukum yang berubah ataupun berlakunya pembatalan hukum yang lama kepada yang baru. Tidak ada. Kerana hak milik Allah lah secara mutlak yang menetapkan hukum, membatalkan hukum, menukarkan hukum dengan keyakinan dipasakkan pada akidah kita Allah tidak zalim, Allah maha bijaksana, Allah maha mendalam akan pengetahuannya. Maka benda sesuatu yang ditetapkan itu pastinya untuk kebaikan bagi hamba-hambanya, kalangan khususnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sebab itu kalau berlaku suatu hukum kadang-kala bagi sahabat yang merupakan manusia biasa, ada berlaku sebahagian mereka berat. Kerana perkara itu perkara berubah hukum bukan mudah.
Contohnya pada pertukaran kiblat. Nanti akan dibincangkan dalam surah Al-Baqarah juga apabila kita masuk juzuk yang kedua. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzin hadallah. Pertukaran kiblat itu merupakan perkara yang berat untuk mereka terima, melainkan kalangan mereka yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah dah 16 bulan, 17 bulan menghadap Masjidil Aqsa, tiba-tiba berubah. Bukan mudah. Tak, bukan mudah. Kita ni pun, tak, contoh kita ambil analoginya, kebiasaan kita sebelum PKP. Tak, kemudian dalam tempoh PKP, kita sebulan lebih dan kita disarankan dengan normal baharu, new normal, dengan social distancing, penjarakan sosial dengan memakai pelitup muka. Face mask tu, topeng muka atau pelitup muka lah. Tak, dengan keadaan normal, new normal, pembaharuan yang normal yang baru. Dalam tempoh sebulan kita nak buat pun kadang-kadang tak terbiasa lagi. Ini benda dah makan berbulan-bulan. Tak, tiba-tiba diperintahkan. Maka sebab itu dia menjadi berat, melainkan yang Allah Ta'ala bagi hidayah. Tapi apa yang berlaku dalam perubahan hukum bukanlah dengan atas emosi, atas suka-suka, tapi semua itu datang daripada Allah, nak menguji manusia tadi itu, nak turut perintah Allah ataupun beramal kerana semangat emosi semata-mata. Sebab itu kita beribadah kerana menurut perintah Allah atas ilmu dan kefahaman yang sahih, bukan atas semangat semata-mata. Kerana kalau semangat semata-mata, nanti bila dalam keadaan yang berbeza, kita jadi payah nak beramal. Contohnya, ada lagi yang masih lagi merasakan Allah tak dapat semayang kat masjid. Memanglah kita semayang kat masjid kerana ilmu, kerana dapat iktikaf, berjemaahnya ramai. Tapi dalam keadaan konteks sekarang, masjid masih lagi belum dibuka kerana ada sesuatu nak dijaga. Maka jangan pula kita lemah semangat. Kita akhir sekali ibadah hanya di rumah, tidak rajin, tak termotivasi. Habis itu, Nabi bukan senantiasa beribadah di masjid. Bila ada urusan yang tidak dapat ke masjid, ibadah macam biasa. Tak diteruskan dalam pengabdian diri kepada Allah. Bukankah berlaku peperangan Badar Al-Kubra bulan Ramadan? Jadi, dalam tempoh berlaku perang Badar Al-Kubra tadi itu, Nabi dan sahabat di luar Madinah. Nabi bukan berada dalam masjid. Tapi Nabi terus mengabdikan diri pada Allah. Ya, lebih hebat lagi sehingga diberikan kesanggupan untuk berkorban nyawa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Tak, sebab itu kita beribadah dengan ilmu. Tapi bila masa nanti dah ada kelonggaran ataupun telah kembali untuk rutin kita, dapat masjid dibuka semula untuk kita berjemaah, beribadah di sana, jangan pula tak hadir. Kan? Sebab itu kita beribadah dengan ilmu, dengan kefahaman yang sahih, bukan kerana semangat semata-mata. Sebab itu hukum tadi itu yang berlaku berubah atas ketentuan Allah adalah nak menguji juga manusia. Mereka beribadah ni kerana semangat semata-mata ataupun kerana ilmu dan kefahaman terhadap sesuatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat mengambil beberapa pengajaran. Insya-Allah kita akan sambung lagi esok pada ayat 111 hingga 120. Satu hari 10 ayat. Insya-Allah kita cuba konsisten sekitar 30 minit lebih kurang untuk kita sama-sama dapat menghabiskan, mengkhatamkan surah Al-Baqarah pada Ramadan kali ini 1441 Hijriyah. Jadi sekadar itu saja. Jadi kalau nak dapatkan rakaman kuliah-kuliah yang lain, contoh wasiat 30 Al-Imam Asy-Syafi'i, kuliah Bidayatul Hidayah, kuliah Ayyuhal Walad, tadarus dan tadabbur surah Al-Ahzab secara rakaman, maka boleh pergi kepada channel YouTube Zuhaili Saiman. Di sana kita ada simpan dan telah buat playlist senarai main bagi siri-siri kuliah-kuliah tersebut. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.